Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Masih belum terlambat untuk Ustazah ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin atas segala salah silap sebelum ini. Baik, cuti dah habis. Jadi kita sambung pelajaran kita walaupun kita hanya ber-PDPR daripada rumah sahaja. Untuk hari ini, Ustazah akan mengajar tajuk Memuliakan Tetamu, Unit 1 Bidang Hadis, Pendidikan Islam tahun 4. Okey, walaupun pada hari raya tahun ini kita dilarang ziarah menziarahi, jadi agak kuranglah tetamu yang datang ke rumah kita. Tapi kita tetap perlu mempelajari tentang adab-adab memuliakan tetamu. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Okey. Pada hari ini, kita akan menerima kedatangan tetamu iaitu orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Okey. Ini di sini dia telah memberikan definisi ataupun maksud tetamu. Tetamu ini adalah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Ataupun kita juga boleh faham sebagai tetamu ni adalah orang yang datang ke rumah kita pun boleh. Okey, kita wajib ingat wajib ini adalah kita perlu buat. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Kita wajib melayani tetamu kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Okey. Macam mana kita tahu melayani tetamu ini adalah wajib? Ia berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Okey, hadis ini sebagai dalil. Dalil ini apa murid-murid? Dalil adalah bukti. Okey, dalil naklinya adalah hadis Nabi ini. An Abi Shuraih Al-Khuza'i anna an-nabi qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Riwahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Okay, adakah kita yakin dengan wujudnya hari kiamat? Betul, kita wajib percaya bahawa akan wujudnya hari kiamat. Kalau tak, iman kita tak sempurna sebab beriman kepada hari kiamat merupakan antara rukun iman. Okay, jadi Nabi kata kalau kita beriman kepada hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Okay, ini merupakan riwayat Bukhari dan Muslim. Bila sebut riwayat Bukhari dan Muslim, ini merupakan hadis sahih. Hadis yang betul lah, bukan hadis dhaif ataupun hadis maudhu'. Okey, hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakannya. Boleh? Baik. Islam memuliakan tetamu. Assalamualaikum Ahmad, apa khabar? Saya harap kamu sihat selalu. Ingin saya kongsikan pengalaman saya pada minggu lepas. Saya berpeluang menyantuni tetamu semasa majlis anugerah cemerlang. Okey, melalui pengalaman itu, saya belajar cara melayani tetamu. Okey, macam mana cara nak melayani tetamu ni? Apabila tetamu datang, saya menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Okey, kita kena tunjukkan kemesraan dan kegembiraan, bukan kegedikan. Okey, boleh? Okey, seterusnya memberi salam dan bertanya khabar. Okey, Assalamualaikum, kita boleh bagi salam dan juga bertanya khabar. Sekiranya bukan PKP ni, bukan norma baharu ni, kalau contohnya COVID dah habis, kita boleh bersalam-salaman sesama mahram. Tetapi zaman norma baharu ni, kita cukup sekadar meletakkan tangan di dada. Okey, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Okay, contohnya kalau ada tetamu datang ke rumah kita, kita sambut dengan mesra, kemudian kita memberi salam dan bertanya khabar dan menyediakan tempat yang bersesuaian. Contohnya sofa. Okey, boleh? Jangan bawa masuk ke bilik pula. Tak sesuai. Okey, seterusnya menyediakan juadah.
Okay, ada hari raya awak, contohnya lemang ke, ketupat ke, kuih raya ke, kita boleh hidangkan kepada tetamu. Okay, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Okay, itu adalah cara-cara kita melayani tetamu. Ustazah juga ada memberikan galakan supaya memuliakan tetamu kerana kedatangan tetamu membawa rahmat dan kebaikan. Sekadar ini dahulu perkongsian saya kali ini. Sekiranya kamu ada pengalaman melayani tetamu, boleh kamu berkongsi dengan saya. Jumpa lagi ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nafis bin Muhammad Amin. Okay, baik murid-murid, kenapa Ustazah bacakan teks ini? Supaya murid-murid boleh baca bersama dengan Ustazah. Dalam masa yang sama kita belajar bidang hadis, kita juga boleh mempertingkatkan kemampuan kita membaca tulisan Jawi. Okey, tadi kita dah belajar tentang cara-cara melayani tetamu. Sekarang kita nak tahu pula apa kepentingan kita memuliakan tetamu. Okey, kenapa sampai Nabi pun pesan kalau betul beriman dengan hari kiamat, kita kena memuliakan tetamu. Sebab penting untuk kita memuliakan tetamu ini. Okey, mari kita berpantun bersama Ustazah. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat, pagar dibuka. Rahmat kurnia, kukuh perpaduan, pahala dapat, masyarakat suka. Okey, ini kepentingan daripada pantun yang pertama adalah kita mendapat rahmat daripada Allah, dapat mengukuhkan perpaduan, mendapat pahala dan disukai masyarakat. Okey, kita tengok pantun yang kedua. Biji kurma usah dimakan, dimakan kuda dalam bijan. Silaturahim sama kita eratkan, itu tanda iman sempurna. Okey, ini pula kepentingan daripada pantun yang kedua adalah dapat mengeratkan silaturahim. Seterusnya, sebagai tanda iman yang sempurna. Seterusnya pantun yang ketiga. Burung bayan si burung kelicap, terbang mari, dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Ajaran Nabi wajib diikut. Okey, kepentingan daripada memuliakan tetamu daripada pantun yang ketiga ini adalah kita akan mendapat kebahagiaan sekiranya kita memuliakan tetamu. Seterusnya, kita akan sebenarnya kita secara tak langsung kita mengikut apa yang Nabi anjurkan. Okey, boleh? Seterusnya, pantun yang terakhir. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai, tak nampak bayang. Muliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Okey, ini adalah kepentingan daripada pantun yang keempat, menunjukkan akhlak yang terpuji, dan yang terakhir menyemai kasih sayang sesama kita. Okey, menjaga adab dengan tetamu merupakan ajaran Nabi SAW dan dituntut oleh Islam. Okey, pada zaman Nabi dulu, sekiranya tetamu datang, mereka akan cuba sedaya upaya untuk memuliakan tetamu dengan menghidang apa saja makanan yang ada, walaupun sebenarnya makanan tu ada sikit saja untuk mereka makan, tapi mereka tetap menghidangkannya kepada tetamu sebagai tanda memuliakan tetamu tersebut. Jadi kita sebagai umat Islam yang kata cinta kepada Nabi, kita seharusnya mengikut saranan Nabi untuk memuliakan tetamu yang datang ke rumah kita. Okey, boleh? Baik, itu saja untuk hari ini. Tugasan untuk hari ini adalah Ustazah nak awak salin semula pantun kepentingan memuliakan tetamu ini. Okey, boleh pilih salah satu sahaja pantunnya dan cuba tulis di dalam kertas yang cantik dan cuba buat sebaik mungkin. Dan sekiranya kalau awak boleh menulis dengan tulisan khat, itu lebih bagus.
Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.